أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi, lagi dihormati warisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sidang pendengar serta hadirin hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kitab kita, iaitu kitab Risalah At-Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat menghayati dan memahami dan dapat menimba pengetahuan yang sebaiknya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita kitab Risalah Tauhid, Bersih Jawi, muka surat 47. Muka surat 47, nombor 2, ta'alluq tanjizi hadis. Lepas tu ambil dan di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini berkenaan dengan ta'alluq sifat qudrah. Ta'alluq sifat qudrah. Okay, surat 47, 2, 4, 6, 8. Bagi yang ke-9 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, qudrah ada 3 bahagian ta'alluq, iaitu 2 bahagi yang tersebut di atas tadi, di atas itu tadi, iaitu suluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Dan tambah lagi yang ketiga, iaitu ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah artinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan, dan makna bahawasanya Allah Taala jika mengkehendaki ia nescaya dikekalkan atas adanya, dan jika mengkehendaki ia nescaya dikekalkan atas tiadanya dengan kudrah kuasanya. Okey, itu ta'alluq yang ketiga, namanya ta'alluq qabdah, iaitu ta'alluq genggaman Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau suluhi qadim, pertama ta'alluq qudrah ni suluhi qadim, iaitu patut pada azali ataupun mampu Tuhan pada azali untuk menciptakan makhluk, menciptakan segala perkara mungkin, menciptakan manusia, jin, awang, bulan, bintang, matahari, planet, langit, bumi, gunung ganang dan sebagainya. Sejak azali lagi Tuhan mampu dah. Namanya ta'alluq suluhi qadim. Kalau orang tanya, boleh tak Tuhan ciptakan bumi ni awal lagi? Boleh.
Sebab ta'alluq qudrah ialah suluhi qadim. Sejak azali lagi Tuhan boleh cipta bumi ni. Tapi Tuhan cipta lagi, tak lagi. Relax dulu. Apa pula? Ikut Tuhan lah. Dia yang tentukan segala-galanya. Atas dia, atas kebijaksanaan Tuhan. Maka, kalau tanya bila Tuhan mampu untuk ciptakan alam ni, jawab dia sejak azali lagi. Tuhan boleh ciptakan. Tuhan mampu sejak azali lagi. Cuma Tuhan tak cipta lagi. Kemudian Tuhan ciptakan alam ini dengan kudrah. Allah Ta'ala ciptakan alam ini, nama dia tanjizi hadis, iaitu Tuhan melaksanakan apa yang telah ditentukan. Tuhan cipta alam ni. Tuhan mampu sejak azali lagi, tapi Tuhan tak buat lagi. Kemudian sampai satu masa, contoh 15 trilion tahun lepas, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Maka ketika jadikan tersebut, maka namanya tanjizi hadis. Maka namanya tanjizi hadis. Faham tuan-tuan dah? Itu namanya tanjizi hadis. Tanjizi ni maknanya Tuhan luluskan ataupun Tuhan tunaikan apa yang telah ditentukan oleh iradah dengan kudrah. Contoh, siapa buat masjid ni? Allah Ta'ala. Siapa buat negeri Terengganu ni? Allah Ta'ala. Bila lagi? 5 juta tahun lepas. 5 juta tahun lepas. Oh gitu. Masa buat tu Tuhan mentanjizikan kudrahnya, maka terhasillah bumi negeri Terengganu. Faham tak? Kalau ikutnya boleh tak Tuhan buat lebih awal lagi? Boleh. Sebab Tuhan ni juga takluk dia suluhi qadim. Maknanya sejak azali lagi Tuhan dah mampu dah nak cipta alam, tapi dah buat lagi. Cuma dia nak buat 5 juta tahun lepas. Maka buatlah negeri Terengganu ketika waktu itu. Masa buat tu namanya tanjizi. Masa buat tu namanya tanjizi, tuan-tuan. Tu suluhi dengan tanjizi. Faham dah? Okay, perbincangan kita bagi orang yang baru bersama. Perbincangan kita ni sekarang ni bicara pasal ta'alluq qudrah. Qudrah bertakluk. Jenis takluk dia takluk tanjizi qadim, tanjizi hadis dan juga suluhi qadim. Suluhi ni maknanya benda? Suluhi ni Tuhan mampu sejak azali lagi. Qadim tu maknanya sejak azali lagi Tuhan nak ciptakan makhluk. Boleh ciptakan makhluk. Tuhan mampu untuk ciptakan alam ni. Sejak azali lagi, tuan-tuan. Boleh. Tapi Tuhan buat lagi, dah buat lagi. Sekarang barulah Tuhan buat. Daripada tak ada, Tuhan jadikan ada. Barulah tanjizikan. Mentanjizikan, menunaikan, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala nak buat tu. Sekarang ni hadis baru buat. Sebelum ni tak ada, kemudian sekarang ada. Maka namanya tanjizi. Jelas dah? Baik. Kemudian pula satu lagi tambahan Imam Abu Hasan Asy'ari, nama dia qabdah. Qabdah ni maknanya Tuhan dalam genggaman. Qabdah ni genggaman. Genggaman. Faqabattu qabdatan min atharil rasul. Genggam daripada kesan-kesan utusan malaikat. Contoh. Okey. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fasham disikullati qadha 'alaiha al-maut. Okey. Ni ayat yang akan kita baca lagi. Allah Taala daripada hidup, Allah Taala matikan dia. Allah Taala pegang roh sama ada untuk lepaskan kembali ataupun Allah Taala pegang mati kawan tu. Ini akan kita pegang nanti perbincangan dalam takluk kudrah ni lah. Baik, detail dia macam mana? Dia ada tiga maknanya suluhi qadim, tanjizi hadis dan juga qabdah. Okey, baik. Tengok lebih detail lagi. Adapun bahagian ta'alluq qudrah ini jika dihuraikan dengan tafsir. Maknanya kalau nak detail lagi, terbahagi kepada 8 bahagian pula. Okey. Tadi 3 hak umum. Suluhi qadim, tanjizi hadis dan qabdah. Ada detail tu umum. Detail dia gini. Pertamanya, ta'alluq suluhi qadim. Patut dan layak pada azali Tuhan mengadakan zaid masalah. Contohnya, misalang lah. Misalang Allah Ta'ala mencipta zaid. Atau mentiadakan dia.
Mana sejak azali Tuhan boleh tak cipta Zaid? Boleh. Tuhan boleh tak menghilangkan Zaid? Boleh. Mana Tuhan boleh buat apa saja? Tuhan mampu buat apa saja. Tu panggil kudrah. Tuhan berkuasa buat apa saja, nak adakan Zaid ataupun nak meniadakan Zaid, boleh, tidak ada masalah. Maka qabdah suluhi qadim, keadaan mungkin seperti Zaid dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudratnya pada mengadakan atau pada mengekalkan atas tiadanya. Okey. Sejak azali lagi, gini, dia ada timeline. Kita buat timeline satu. Ni orang panggil garisan masa lah. Okey. Okey. Orang panggil sebelum kita, sampailah tak ada penghujung, dipanggil azali. Faham? Selepas kita, selama-lamanya kita panggil abadi. Faham tak? Azali ni kira macam lawang pada abadi ni kira azali lah. Faham tak? Ni timeline. Timeline kita tengok. Kita masa sekarang ni tuan-tuan. Kita masa sekarang, maring sebelum, esok selepas kita, betul tak? Jadi kalau esok tulak tubing sapalah kepada dok berpenghujung sampai bila-bila, kita kata orang panggil apa? Abadi lah. Hidup dia hidup yang abadi, sampai bila-bila, selama-lamanya, betul tak? Okey. Lawang pada selepas ni dia sebelum, iaitu maring dulu, tulak tubing dan sebagainya, sampailah kepada tak ada penghujung tu. Contoh, daripada awal mula-mula masa diciptakan. Awal-awal mula masa diciptakan, masa tu makhluk dia diciptakan Allah Ta'ala. Jadi sebelum pada masa tu ialah waktu yang mana tidak diciptakan alam lagi, dan sebelum pada lagi ialah siapa tak ada penghujung dipanggil sebagai azali. Faham tak? Lepas kita kan abadi. Kan nak bayang azali ni sebelum ada kita ni. Masa tu, masa pun tak diciptakan lagi tuan-tuan. Cuma kita nak beri ibarat, panggil tolak ansur kita lah, mengibaratkan, boleh nak bagi terang ke orang bahawa sebelum pada kita ni siapalah orang panggil sejak bukan mula-mula, sebelum permulaan lagi. Dia panggil azali. Azali ni tidak dimulakan dengan tiada permulaan. Azali. Jadi Allah Ta'ala ni ada tak? Ada. Sejak bila? Azali. Itu maksud dia. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah sejak bila? Sejak azali. Saya bersifat dengan hidup ni bila? Hari tu lah, masa mak saya lahir. Sebelum tu tak ada. Baru lagi ada saya ni. Contoh, tuan-tuan pun kira baru lagi ada. Maka tuan-tuan, puan-puan, saya sendiri pun adalah baru. Sebab dulu tak ada, kemudian ada. Dah Tuhan tak ada, kemudian ada. Dah Tuhan ni sejak azali lagi dah ada. Panggil azali. Azali lagi. Baik. Jadi sejak azali lagi, Tuhan ada tak sifat kudrah? Ada. Tuhan boleh tak nak ceritakan masa ketika alam tak buat lagi. Contoh, kita stop sekarang ni lah. Zaid baru hidup kemarin. Zaid ni seorang lelaki nama dia Zaid, baru dilahirkan kemarin. Sebelum ni, mari dulu tak ada. Hari ni mak dia lahir, menamakan dia Zaid. Faham tak? Okey, hari ni lahir. Kemarin tak lahir lagi. Hari ni ada seorang baby kat hospital besar, dilahirkan, nama dia Zaid. Faham tak? Kemarin tak ada lagi. Hari ni barulah ada wujud dia. Faham? Baik. Jadi persoalan contohnya, bila Tuhan tahu yang bila Tuhan mampu ataupun berkuasa nak ciptakan Zaid? Bila? Jawab dia sejak azal lagi Tuhan mampu dah. Bukan maknanya kalau Tuhan cipta hari ni, baru hari ni Tuhan mampu, kemarin Tuhan tak mampu, Tuhan tak ada kuasa kemarin, Tuhan ada kuasa hari ni. Tak, bukan. Kan gitu kawan makhluk Tuhan ni bila lagi boleh ciptakan Zaid ni? Hari ni lahir ni. Jawab dia, kali ikut Tuhan ni sejak azali lagi dah mampu untuk ciptakan Zaid hari ni. Tak apa Tuhan tak ciptakan kemarin atau kemarin dulu ataupun tahun lepas. Jawab dia, ikut Tuhan lah. Tuhan nak lahir hari ni, Tuhan nak ciptakan dia hari ni lahirnya. Kalau ikut boleh. Kalau Tuhan nak ciptakan minggu lepas, boleh. Tahun lepas, boleh. 10 tahun lepas, boleh. Zaman Fir'aun dulu, boleh. Zaman Nabi Adam pun boleh, tak masalah. Bila lagi Tuhan boleh ciptakan Zaid? Mampu berkuasa ciptakan Zaid? No, sejak azali lagi. Itu namanya suluhi qadim. Faham? Kemudian sejak azali tu, kemudian diciptakan alam ini.
Berapa tahun lepas, berapa juta tahun lepas, trilion tahun lepas, saya tak pasti lah. Dia ceritakan alam ni, timeline. Okey. Ni azali ni abadi. Okey. Jadi berlalulah masa diceritakan alam, langit, bumi, contohnya diceritakan air, diceritakan roh, diceritakan Tuhan cerita sampailah kepada sekarang Allah Taala ceritakan Zaid. Okey? Jadi tuan-tuan, kemarin sampailah kepada sebelum mula diceritakan alam ini boleh tak Tuhan nak ceritakan Zaid? Boleh? Sejak azali lagi Tuhan dah boleh ceritakan Zaid, namanya suluhi qadim, iaitu Tuhan suluhi, maknanya Tuhan mampu berkuasa untuk ceritakan Zaid sejak azali lagi. Faham? Tapi Tuhan tak mau cerita. Tambah, ikut dia lah, dia punya kuasa kan dia Tuhan. Maka sebelum sampai hari ini dilahirkan, maka Tuhan mengekalkan Zaid dalam keadaan belum lagi diceritakan, tak ada lah, belum lagi wujud. Maka sepanjang Tuhan ini belum mengadakan Zaid, nama dia ta'alluq qabdah. Qabdah ni maknanya? Maknanya Tuhan ni dalam genggaman Tuhan, sama ada Tuhan nak kekalkan Zaid belum lahir lagi, ataupun Tuhan nak melahirkan Zaid tiba-tiba, ikut pandang Tuhan boleh. Mana kalau orang tanya lah, kalau ikut Zaid lahir hari ni, boleh kalau Tuhan nak lahirkan dia kemarin? Jawab dia boleh. Itu dalam qabdah, ta'alluq qabdah Allah Ta'ala. Faham tak? Okay, faham? Boleh kalau Tuhan ikut lahir hari ni, boleh Tuhan nak adakan Zaid ni zaman Parameswara lagi? Boleh tak? Jawab dia, tu dalam ta'alluq qabdah. Maknanya benda dalam genggaman Allah Ta'ala, Tuhan nak mengadakan Zaid pada waktu tu pun boleh, ataupun Tuhan nak mengekalkan dalam keadaan tiada, belum lagi dilahirkan, boleh. Maknanya itu kuasa Allah Ta'ala, namanya ta'alluq qabdah, genggaman Tuhan. Maknanya Tuhan boleh buat apa saja bila genggaman, ikut anda Tuhan lah. Nak buat ke, nak kekalkan dalam keadaan yang tiada ke, genggaman. Apa yang katakan genggaman ni maknanya atas dia. Faham tak? Macam saya contoh lah. Air ni dalam genggaman saya. Bila kata genggaman, qabdah saya, maka saya nak minum boleh tak? Boleh. Ataupun saya nak letak mula boleh tak? Boleh, atas saya lah. Maka saya nak minum lah. Contoh, boleh lagi saya nak minum lagi? Boleh. Boleh saya nak letak mula? Atas saya lah. Tapi saya tak mau minum, saya nak letak mula. Maka air ini ialah dalam genggaman saya, atas saya lah nak minum ke ataupun nak letak mula. Faham tak? Bermakna Zaid lahir hari ni, mari dulu, mari tulak tubing dan sebagainya, sampailah kepada tulak tubing ke benda mana? Mari dululah sebelum lagi, tahun lepas, bulan lepas, dekad lepas, abad lepas. Okey, zaman-zaman dulu boleh tak Tuhan nak mengadakan Zaid pada zaman sebelum hari ni? Boleh, tak ada masalah. Apa pula? Sebab ta'alluq qabdah hari dia. Maknanya Tuhan, kudrah Tuhan ni, perbincangan kita kudrah, maknanya Allah Ta'ala berkuasa untuk mengekalkan Zaid dalam keadaan tiada, ataupun Tuhan nak mengadakan dia atas Tuhan belaka. Itu namanya qabdah. Maknanya ta'alluq qudrah ni namanya qabdah. Faham tak? Kemudianlah sampailah hari ni lahirlah Zaid. Siapa yang cipta Zaid? Allah Ta'ala dengan sifat benda kudrah juga. Maknanya kudrah Tuhan dari azali lagi, Tuhan dah ada kudrah, namanya suluhi qadim. Sepanjang sebelum lahir ada, Tuhan dalam genggaman Tuhan Zaid ni nak ada ke tambah dalam genggaman Tuhan. Zaid ni ada ke tak ada ke dalam genggaman Tuhan, nama qabdah. Kudrah juga dengan ta'alluq qabdah. Hari ini Tuhan menentukan lahirnya Zaid. Daripada tak ada, maka adanya Zaid. Siapa yang mengadakan Zaid ni? Siapa? Allah Ta'ala. Dengan sifat benda kudrah Allah Ta'ala. Ta'alluq dia benda, namanya tanjizi hadis. Tuhan realkan, Tuhan jadikan dengan kudrah, Tuhan jadikan Zaid. Sebab tu hadis tanjizi itu makna lulus, tunai apa yang telah ditentukan sejak azali. Tuhan nak buat hari ini Zaid, maka dengan kudrah Tuhan jadikan Zaid pada hari ini. Hadis tu apa? Makhluk lah. Jadi Zaid ini adalah hadis, maka Tuhan merealisasikan makhluk, ciptakan makhluk ini dengan apa? Dengan sifat kudrah Allah Ta'ala. Faham tak? Jelas Maka di sini yang kedua, yang ketiga, tanjizi hadis, diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudratnya. Maknanya
Hari ni lahir Zaid. Kemarin tak lahir lagi. Kemarin qabdah lagi. Hari ni lahir Zaid. Dengan apa? Dengan ta'alluq sifat qudrah apa? Yang lahirnya Zaid. Tanjizi hadis. Boleh Yang keempat, qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan mungkin seperti Zaid. Ketika adanya di dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau ditiadakan dengan kudratnya. Okey, baik. Hari ni lahir Zaid. Okey, hiduplah dia. Okey, esok, tulak, tubing. Kali ikutnya, Zaid ni dia dalam takdir Allah Ta'ala, Tuhan tentukan dia hidup sampai umur 70. Faham tak? Mana lahir hari ni, tak 70 tahun akan datang baru dia akan mati. Faham tak? Daripada ada kepada tak ada. Mati tu ada kan? Mati tu maknanya daripada ada kepada tak ada lah. Kalau hidup tu daripada tiada kepada ada. Macam hari ni tau. Kemarin tak ada, hari ni lahir ada lah. Bila Zaid ni mati, belum tu ada, kemudian tak ada. Jadi sepanjang 70 tahun hidup Zaid ni, Zaid ada di dunia. Okey. Sepanjang 70 tahun Zaid ni hidup, hari ni lahir, sampailah 70 tahun akan datang, Tuhan berkuasa tak nak matikan dia bila bermasa? Berkuasa tak? Berkuasa lah. Ataupun Tuhan berkuasa tak nak mengekalkan Zaid hidup sampai umur 70 tahun? Berkuasa tak? Berkuasa. Tu namanya qabdah. Dua kali dah. Iaitu dalam genggaman Tuhan, Tuhan boleh nak kekalkan Zaid hidup, ataupun Tuhan nak matikan Zaid bila bermasa, itu di bawah kudrat Tuhan. Namanya ta'alluq qabdah. Faham? Boleh tuan-tuan? Boleh. Kemudian sampailah 70 tahun umur Zaid, maka takdir Tuhan, Tuhan matikan daripada tiada, daripada ada hidup, Tuhan matikan daripada kepada tiada. Okey? Ada Zaid, kemudian Tuhan matikan jadi tiada. Wujud kemudian tiada. Maka siapa yang mematikan Zaid, mentiadakan Zaid ini? Namanya Allah Ta'ala lah. Dengan sifat dia, kudrat Allah Ta'ala lah. Ta'alluq dia apa? Tanjizi hadis. Tuhan melaksanakan ketentuan dia. Daripada hidup, Tuhan matikan Zaid. Daripada ada, Tuhan tiadakan Zaid. Boleh Faham? Ajalah Iaitu tanjizi hadis, Allah mentiadakan mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudratnya. Okey? Maknanya mati Zaid. 70 tahun tu mati Zaid. Kemudian Zaid tu masuk kubur. Tak ada lah. Dalam dunia ni tak ada. Bila pula Zaid akan ada mula? Bila? Hari kiamat pula. Bangkit dari kubur. Maka sejak mati Zaid, sampailah kepada hari kiamat. Sebelum Zaid dilahirkan kembali, bangkit dari kiamat nanti. Sepanjang tu boleh tak? Kalau Tuhan nak tiba-tiba nak berhidup mula Zaid, boleh tak? Boleh. Ataupun boleh tak Tuhan nak kekalkan Zaid mati sampai hari kiamat? Boleh tak? Boleh. Mana Tuhan boleh buat belaka kan? Tuhan berkuasa buat belaka, tu namanya kudrat. Sifat kudrat Tuhan, Tuhan Maha berkuasa untuk mengadakan Zaid bila-bila masa, nak menghidupkan Zaid bila-bila masa, ataupun nak matikan Zaid bila-bila masa. Terpulang pada Tuhan, Tuhan punya kuasa. Nama dia ta'alluq qabdah pula. Jadi qabdah lah. Sebab dalam genggaman Tuhan, ni Tuhan boleh nak lepas ke, apa nak pegang ke, ikut pandai Tuhan lah. Nak berhidup ke, nak mati ke, ikut pandai. Maka di sini Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan dah buat lah. Tuhan kekalkan Zaid dalam keadaan tiada. Sampailah tiupang sangka kala kedua, maka apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Iaitu Allah Ta'ala sebutlah ni. Yang kena qabdah tanjizi hadis, keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada mati itu dalam genggaman kudratnya, dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya atau diadakannya, dihidupkan semula dengan kudratnya. Okey, baik. Kemudian yang ketujuh, tanjizi hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit dari kubur. Sampailah sangka kala kedua, maka semua orang bangkit dari kubur. Hidup semula lah, maknanya hidup semula hari kebangkitan. Maka Zaid bangkit tak? Takkan terkecuali pula. Jadi Tuhan dengan kuasa Allah Ta'ala, Tuhan mengadakan semula, menghidupkan Zaid ini, jadi ada hidup dia. Okey? Dengan kuasa, dengan siapa yang buat? Allah Ta'ala. Dengan sifat dia, dengan sifat kudrat. Kudrah lah. Okey, ta'alluq dia apa? Tanjizi hadis. Tuhan
realisasikan, Tuhan realkan, Tuhan laksanakan, tunaikan kudrah dia sehingga tak ada Zaid jadi ada. Hiduplah Zaid. Okey? Lepas tu Zaid tu ada tak? Dah lepas dah dibangkit dari kubur, Zaid tu ada tak? Ada lah. Kemudian bila Zaid tu ada, siapa bila pula Zaid akan mati? Lepas bangkit dari kubur orang manusia ni akan kiamat lagi lah. Dia akan mati tak? Akan mati tak? Tak mati dah lah. Sebab tu panggil hidup selama-lamanya. Tak kira lah dia beriman ke, dia kafir ke, namanya dia tak akan mati dah selepas pada tu. Na'udzubillah. Faham tuan-tuan? Lepas semua manusia, jin dibangkitkan pada hari kiamat lagi, maka di situ mati telah tiada. Faham tak? Mati ni dia makhluk tuan-tuan. Mati ni makhluk. Allah Ta'ala cipta kematian satu makhluk. Dia akan hinggap pada setiap orang, setiap yang bernyawa. Faham? Termasuk malaikat. Faham tuan-tuan? Bila diciptakan malaikat, ni dalam riwayat sebut diciptakan malaikat tuan-tuan. Malaikat ni hidup lah. Malaikat ni hidup. Masa itu malaikat tak kenal apa erti kematian. Tak tahu benda mati benda. Hidup je. Allah Ta'ala hidupkan malaikat, hiduplah malaikat. Di suatu ketika Allah Ta'ala ciptakan al-maut. Allah Ta'ala ciptakan kematian. Allah Ta'ala ciptakan kematian, yang mana Allah Ta'ala jadikan kematian, dia panggil al-maut ni, kematian ni satu makhluk. Tuhan cipta lah, makhluk lah. Bila kata cipta ni maknanya makhluk lah. Yang diciptakan Allah Ta'ala. Jadi dia ni akan hinggap kepada siapa-siapa yang bernyawa, termasuk malaikat. Maka malaikat menyaksikan makhluk bernama kematian. Sehingga gerung malaikat siapa dikatakan bila melihat akan kematian, mula-mula diciptakan Allah Ta'ala, sangat menakutkan. Malaikat pensang selama 1000 tahun. Ini ada riwayat sebut dalam kitab tuan-tuan. Boleh rujuk kitab-kitab tak silap. Kashfil Rabiyah rasanya. Ataupun akhbar, ada qaikul akhbar ada sebut mungkin. Tak silap saya lah. Pernah jumpa. Sampai malaikat tuan-tuan terkejut, dikatakan lepas tengok akan kematian tersebut, boleh pensang malaikat 1000 tahun. Terkejut dengan menakutkan kematian. Maka kematian ni Allah Ta'ala letak pada setiap makhluk bernyawa. Bermakna malaikat pun akan mati, manusia pun akan mati, segala jin pun akan mati tuan-tuan. Termasuk iblis sekali akan mati. Faham tak? Tetapi bila dah mati semua, bangkit pada hari kebangkitan, semua hidup balik. Malaikat pun hidup, manusia pun hidup, jin pun hidup. Haiwan-haiwan pun hidup juga. Okey? Setelah habis dah hisap-hisap semua, hisap binatang-binatang, binatang ni akan jadi debu. Dia laitani kuntu turaba. Binatang-binatang dah dapat pembalasan masing-masing. Rimau makan kucing, kucing pula makan rimau, kacil makan singa, singa pula silap balik. Singa makan kacil, di akhirat kacil pula makan singa. Kalau kat dunia katok telang lalat, di akhirat lagi lalat pula telang katok. Jadi adil Allah Ta'ala ni, sehinggalah sekali semua pembalasan haiwan-haiwan ni dah jadi adil, maka semua jadi apa? Tanah. Okey, baik. Jadi di situ Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan kematian ni, makhluk yang bernama kematian ini, dengan berupa seekor kibas. Berekor kibas, dan kibas ni disembelih. Disembelih. Itu adalah simbolik kepada bermula pada hari tersebut tidak ada dah kematian. Maknanya ketika itu hidup masing-masing selama-lamanya. Faham tak? Malaikat selama-lamanya, manusia selama-lamanya, jin selama-lamanya. Faham tak? Pelik tak dengar? Tak pelik sebab kematian itu satu makhluk. Tuan-tuan, kematian ni dia akan hinggap kepada setiap orang ni. Sebab tu semua orang akan dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat Quran kata setiap orang merasai kematian. Siap diri ni, nafas ni merasai kematian. Setiap makhluk bernyawa merasai. Dia Tuhan tak kata setiap makhluk ni akan mati. Tak, akan rasa kematian. Sebab kematian satu makhluk yang akan hinggap di pada orang yang bernyawa ataupun makhluk yang bernyawa. Faham tak? Yang akan rasa.
Rasa mati tu. Maka tuan-tuan, kematian ni satu makhluk yang mana di akhirat lagi nak simbolik kepada lepas ni kehidupan selama-lamanya, maka dijadikan makhluk ni dengan rupa makhluk mati ni, kematian ni dengan seekor kibas dan disembelih kibas itu. Kematian tu pun mati. Kematian tu akhirnya mati dan tidak ada kematian selepas pada tu dah. Tu kata hidup selama-lamanya di akhirat lagi. Tak ada mati-mati dah. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi dah kiralah dalam neraka ke, dalam syurga ke, semua akan hidup selama-lamanya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah Taala punya kehendak, terpulang dia Tuhan. Dia ada kuasa. Dia ada kuasa mutlak, tuan-tuan. Atas dia lah nak buat apa-apa pun. Kita ngajar akidah ni, itulah Tuhan. Kita tak boleh buat apa-apa sebab kita makhluk. Kita tak boleh buat apa-apa. Tuhan dia boleh buat apa-apa. Ikut dia lah. Maka dalam riwayat sebut gitu. Sebab tu hidup selama-lamanya tak ada kematian dah. Sebab mati tu mati dah. Mati tu dimatikan. Sehingga tak ada dah. Seolah-olah ginilah. Ada setengah tugu sebut. Kematian ni adalah satu makhluk yang akan hinggap seperti mana wabak-wabak hinggap ataupun penyakit itu hinggap di setiap orang. Faham tak? Maknanya dia akan gis saya akan mati. Dia memang akan bagi pada setiap orang di dalam masjid ini semua akan mati. Tak ada orang yang tak terlepas daripada dihinggap oleh makhluk kematian ni sampailah dia boleh hidup selama-lamanya. Tak boleh. Sampai Nabi Khidir pun tuan-tuan akan mati. Cuma umur panjang lah. Malaikat Jibril, Iblis tuan-tuan semua akan mati. Tidak ada yang terlepas daripada makhluk yang bernama kematian ni tuan-tuan. Baik, muslimin rahmati Allah sekalian. Kembali balik ni masih cerita berkenaan dengan kudrat. Sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila Zaid ni mati dah, sampailah kepada kiamat lagi, sangka kala kedua semua bangkit. Jadi Allah Ta'ala daripada tiada Zaid menjadikan balik, menghidupkan balik Zaid kepada ada, menjadikan dia kepada ada. Dengan sifat apa Tuhan buat? Dengan sifat kudrat. Ta'aluk dia apa? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis sebab Tuhan riakan. Tanjizi mana Tuhan tunaikan, laksanakan kudrat dia ni. Tuhan riakan kudrat dia ni, jadi tak ada pedada. Faham tak tuan-tuan? Sini saya beri contoh lah. Okay? Ambil air pula. Hari ni beri contoh air je hari ni. Boleh tak saya minum air sekarang ni? Boleh tak? Tapi saya tak minum lagi. Saya mampu tak minum air ni? Mampu tak? Minum boleh, mampu kan? Jadi sekarang ni saya ni suluhi. Suluhi ni maknanya saya boleh mampu untuk minum, tapi saya tak minum lagi. Itu panggil suluhi. Tapi tang saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Saya dah tanjizi dah. Faham tak? Maknanya kudrah Allah Ta'ala ni, Tuhan boleh cerita alang ni? Boleh. Sejak bila? Azali. Itu panggil suluhi qading. Suluhi. Sejak azali lagi Tuhan mampu cerita alang. Tapi Tuhan tak mau cerita lagi. Sapalah masa Tuhan nak cerita, maka Tuhan tanjizikan ada alang ni, ada dia. Faham tak? Itu panggil ta'aluk kudrah. Kemudian bila Tuhan cerita dah Zaid, akhirat ni lah, hidupkan kembali Zaid daripada kubur dan semua orang manusia lah, semua makhluk daripada kubur. Maka di sini boleh tak kalau Tuhan nak matikan semula Zaid ataupun nak kekalkan Zaid hidup? Boleh tak? Boleh. Tuhan punya kuasa tak? Punya kuasa. Namanya ta'aluk qabdah. Faham tak? Bermakna tuan-tuan, kita ni, alam ini, semua benda lah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Sejak azali lagi sampai selama-lamanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya Tuhan boleh buat apa saja sebenarnya. Tuhan boleh nak cerita kita, nak hilangkan kita, nak hidupkan kita, nak matikan kita. Itu namanya ta'aluk sifat kudrat. Ta'aluk sifat kudrah. Maknanya bila kata Tuhan ni ada tak sifat kudrah? Ada tak sifat maha berkuasa? Ada. Apa Tuhan boleh buat? Jawab dia, Tuhan boleh buat semuanya. Tuhan daripada azali lagi Tuhan boleh ciptakan kita. Sampailah bila-bila
kita ni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak adakan kita, nak matikan kita, hidupkan kita, matikan kita semula atas Tuhan belaka, sebab dia maha berkuasa, dia mempunyai sifat kudrah. Faham tu tuan-tuan? Tu yang perbincangan takluknya. Takluk ni kerja. Takluk ni maknanya kerja Tuhan. Tuhan boleh dengan kudrat dia, Tuhan boleh buat apa saja yang Tuhan nak. Dan muslimin yang rahmati Allah sekalian, buat apa dah isyak ni? Ada biasa ada bunyi tak gitu. Kalau dok tengok ya babah. Biasanya berapa minit lagi 2 minit lagi, 3 minit lagi. Kau masuk dah. 8-7 minit. Habis masuk dah lah. Jadi gitulah tuan-tuan. Jadi yang ke-8 qabdah tanjizi qadim. Ini qabdah iaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur itu di dalam genggaman kekuasaannya Allah pada mengekalkan atas adanya dan ditiadakan dengan kudrat, tetapi dengan memutuskan nazar pandangan dari segala dalil syar'i, kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada syarak lah, tetapi pada akal harus ditilik pada kekuasaan Tuhan, kerana kekalnya itu aradi jua. Maknanya gini tuan-tuan, bila dah akhirat lagi semua manusia akan bangkit, jin dan manusia akan bangkit tuan-tuan. Mati lagi? Tak mati dah. Tak mati dah. Apa yang tidak mati tu? Sebab berdasarkan dalil syarak memang tak mati dah. Sebab Tuhan royak gitu, tak mati dah. Dia akan kekal hidup selama-lamanya. Sebab itulah hidup dunia sementara, sebab akan mati. Hidup akhirat kekal abadi. Sebab apa tak akan mati dah? Kita yakin tak? Yakin lah. Tahu mana? Berdasarkan dalil syarak. Syarak yang khabar. Faham tak? Dalil syarak memang Tuhan tak akan mati dah kita lepas kita bangkit dari kubur esok-esok. Tak mati dah. Akan kekal hidup selama-lamanya. Dengan izin Allah Ta'ala. Tapi nak khabar Tuhan ni bersifat maha kuasa. Boleh kalau Tuhan nak ubah, nak matikan juga, lepas masuk juga matikan juga, boleh tak? Boleh. Atas dia lah. Maknanya akan kita terima bahawa Tuhan nak kekalkan kita hidup, Tuhan nak matikan kita dalam syurga ke, Tuhan nak masukkan orang beriman dalam neraka ke, Tuhan nak masukkan orang kafir dalam syurga ke. Jawab dia harus Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya, ikut dia nak buat benda. Cumanya syarak ataupun dalil syarak mengatakan tak lagi tu. Bila bangkit dari kubur, syarak mengatakan akan hidup selama-lamanya, tak mati-mati dah. Satu. Yang kedua, orang kafir akan kekal selamanya dalam neraka, waliyazubillah, selama-lamanya. Syarat khabar, bukan kita khabar gitu. Orang beriman, insya-Allah, setiap orang beriman mati dalam keadaan beriman akan masuk syurga insya-Allah selama-lamanya, insya-Allah. Tapi kalau nak nisbah pada sifat kudrat Tuhan tu, Tuhan boleh buat apa saja ikut Tuhan. Tak ada yang boleh menghalang Tuhan, sebab dia Tuhan. Tu je. Kita tak boleh buat benda sebab apa? Sebab kita makhluk. Kita ni diciptakan Allah Ta'ala. Apa lagi kita nak menciptakan benda yang kita tak boleh nak cipta. Maka hak lemah tu makhluk. Hak maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Cukup setakat tu bincang kita pada malam ini. Kita simpan sikit modal untuk minggu depan pula. 2 minggu hadapan pula insya-Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.